Buletin Didik 27 Disember bersama saya, Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam hormat. 128 penuntut lelaki Kolej Kediaman Universiti Islam Antarabangsa UIA di Jalan Gombak, Selangor dipindahkan susulan tanah runtuh berhampiran bangunan berkenaan malam semalam. Ketua Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Zulfikar Jaafar berkata pihaknya melakukan pemantauan di lokasi terbabit kira-kira jam 9 malam. Mengikut keterangan penuntut, kejadian tanah runtuh itu berlaku 6.45 petang ketika hujan lebat. Pihak universiti kemudiannya mengarahkan semua penghuni membabitkan 128 penuntut lelaki mengosongkan bangunan kolej kediaman berkenaan. Selepas pemantauan dibuat, tiada kesan rekahan dikesan pada dinding atau lantai bangunan berkenaan. Zulfikar berkata ada juga berlaku mendapan pada jalan di universiti itu dengan anggaran keluasan 5 meter persegi dengan kedalaman kira-kira 3 meter. Pihak pengurusan UIA turut bertindak menutup kawasan terbabit dengan meletakkan kon dan sawar-sawar. Selain itu, konsultan Jabatan Kerja Raya JKR turut dihubungi untuk tindakan lanjut. Kementerian Pendidikan KPM sedang mengkaji sebelum membuat ketetapan khusus supaya bilik utama di sesebuah sekolah itu ditempatkan di tingkat atas bangunan terbabit. Antara bilik yang menjadi keutamaan adalah pejabat pentadbiran, bilik guru, bilik komputer dan bilik buku teks. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin menerusi perkongsiannya di Facebook berkata, ketetapan itu dirasakan perlu memandangkan banjir kali ini berlaku di luar jangkaan. KPM juga tambahnya akan memastikan penyelenggaraan infrastruktur serta penggantian perabot dan kelengkapan dapat dilaksanakan segera. Beliau siang tadi bersama dalam gotong royong membersihkan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bentong, Pahang. Ketika kejadian banjir yang lalu, sekolah ini ditenggelami banjir di mana paras air hampir mencecah tingkat 2, menyebabkan fasiliti sekolah terjejas, perabot dan kelengkapan sekolah bagi bilik-bilik yang terletak di tingkat bawah mengalami kerosakan teruk, termasuk bilik guru dan bilik komputer. Gotong royong pembersihan ini disertai oleh guru, kaki tangan sekolah, sukarelawan guru pewaris negara dan NGO serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sementara itu, Dr. Razzie bersama Ketua Setiausaha Kementerian, Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof juga semalam berkesempatan melawat Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang Kuala Selangor. Ia bagi melihat keperluan untuk membaik pulih dan menyelenggara infrastruktur sekolah selepas ditenggelami banjir besar baru-baru ini. Datuk Dr. Razzie dalam perkongsiannya di Facebook memaklumkan SK Rantau Panjang antara 5 sekolah di daerah ini yang mengalami kerosakan teruk akibat banjir. Hampir keseluruhan perabot bilik darjah, bilik guru dan pejabat pentadbiran di sekolah ini rosak. Selain itu, buku teks dan komputer juga dilaporkan musnah. Datuk Dr. Razzie juga berkata KPM akan berusaha untuk membaik pulih dan membekal perabot serta kelengkapan baru untuk membolehkan sesi persekolahan dapat dijalankan dalam keadaan selesa dan selamat. Mulai esok, peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN yang terkesan dengan bencana banjir boleh mengemukakan permohonan penangguhan bayaran balik pinjaman. Dalam kenyataan yang dikeluarkan PTPTN, memaklumkan permohonan boleh dibuat melalui portal rasminya atau hadir ke mana-mana cawangan PTPTN yang berhampiran. Tiada sebarang dokumen sokongan diperlukan semasa permohonan penangguhan bayaran balik pinjaman dibuat. Penangguhan bayaran balik ini akan diberikan untuk tempoh 3 bulan bermula pada bulan yang sama kelulusan permohonan diberikan dan 2 bulan ke hadapan dari Disember hingga Mei 2022. Kelulusan penangguhan akan dimaklumkan kepada peminjam melalui email dalam tempoh 3 hari bekerja daripada tarikh peminjam mengemukakan permohonan. PTPTN turut mengingatkan peminjam agar mengemaskini maklumat perhubungan yang tepat. Ia bagi memastikan maklumat kelulusan permohonan penangguhan itu dapat disampaikan kepada mereka. Hujan lebat berterusan dijangka berlaku di Sabah dan Sarawak serta beberapa negeri di Semenanjung bermula hari ini sehingga 3 Januari depan. Jabatan Meteorologi atau Met Malaysia berkata keadaan itu berlaku berikutan luruan monsun yang berpotensi menyebabkan hujan berterusan di kawasan berkenaan.
Berdasarkan kepada model dan keadaan cuaca semasa, luruan monsun iaitu ledakan udara sejuk yang kuat dari Siberia bermula pada hari ini, 27 Disember 2021 dijangka berterusan sehingga 3 Januari 2022. Pada masa yang sama, terdapat sistem cuaca tekanan rendah di Laut Cina Selatan menyebabkan penumpuan angin dan kelembapan di kawasan tersebut. Keadaan ini berpotensi menyebabkan hujan berterusan di timur Sabah sehingga 2 Januari 2022 dan barat Sarawak pada 29 hingga 31 Disember 2021. Manakala di Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan pada 30 Disember 2021 hingga 3 Januari 2022. Menurut beliau, angin kencang dan laut bergelora diramalkan di perairan pantai timur Semenanjung, utara Sarawak dan Sabah yang berterusan sehingga 2 Januari tahun depan. Justru orang awam dinasihatkan agar merancang perjalanan ke kawasan berkenaan dan peka dengan maklumat terkini. Sebarang maklumat boleh ikuti di platform media sosial Met Malaysia. Sumbangan bantuan bencana banjir. Anda boleh menyalurkan sumbangan anda kepada Yayasan Didik Negara menerusi akaun bank tertera. Sumbangan berbentuk barangan pula boleh disalurkan ke Pusat Pengumpulan Barang YDN. Bas perjalanan tanpa had RM50 sebulan atau My50 bagi perkhidmatan rel dan bas prasarana di Lembah Kelang bakal bermula 1 Januari depan. My50 antara inisiatif yang diumumkan dalam bajet 2022 dan ia bakal menggantikan My30 yang diperkenalkan Jun tahun lalu. Penjualan untuk My30 akan berakhir pada 31 Disember 2021. Ini bermakna mereka yang membeli pada hari berkenaan boleh menggunakan kemudahan sehinggalah ke 30 Januari 2022 termasuk untuk tempoh sebulan. Kemudahan pas perjalanan My50 turut disediakan di Pulau Pinang untuk perkhidmatan bas rapid di bawah label Pas Mutiara. Selain itu, kerajaan memperuntukkan RM115 juta bayaran subsidi perkhidmatan pengangkutan awam kepada masyarakat. Secara keseluruhan, purata penumpang harian dikendalikan prasarana bagi tahun 2021 adalah 462,246 orang. Prasarana yakin dapat meningkatkan frekuensi tren dan bas kendaliannya jika mendapat permintaan tinggi, sekaligus memastikan penumpang terus menikmati perjalanan selesa, lancar serta selamat. Kekurangan diri tidak menyekat seorang pelajar berkeperluan khas untuk mengecapi kejayaan di peringkat antarabangsa. Itu yang dibuktikan Kelvin Junior John, pelajar berkeperluan khas Kolej Vokasional Keningau selepas meraih pingat gangsa menerusi persembahan puisi bahasa isyarat di Festival Seni Copenhagen Stars baru-baru ini. Pertandingan yang berlangsung dari 14 hingga 19 Disember lalu dijalankan secara maya. Kelvin yang dilatih oleh guru pendidikan khas Kan Fuk Kiong telah menyampaikan puisi bertajuk Manuk-Manuk atau bermaksud serangga. Puisi itu menceritakan keindahan alam semula jadi melalui konsep metafor iaitu serangga yang dikenali sebagai manuk-manuk dalam salah satu bahasa tempatan Sabah. Kelvin Junior John juga pernah memenangi tempat pertama persembahan puisi bahasa isyarat secara berkumpulan pada awal tahun di Karnival Seni di Portugal. Rakaman persembahannya pernah ditayangkan semasa Festival Sastra Georgetown Pulau Pinang menerusi saluran YouTube penganjur pada bulan November lalu. Pengarah kolej Johari Elias Jaibet Sabin berasa bangga dengan pencapaian pelajar ini kerana ia menunjukkan bahawa pelajar berkeperluan khas adalah setanding dengan pelajar-pelajar lain sekiranya mereka diberikan sokongan dan platform yang sesuai. Pembelajaran berasaskan kes atau case-based learning antara kaedah pembelajaran efektif yang dilihat dapat meningkatkan kualiti pembelajaran. Selain menggalakkan penglibatan aktif murid kepada satu topik khusus, kaedah itu juga mewujudkan komunikasi positif yang secara tidak langsung melatih murid untuk berfikir aras tinggi.
What is your favorite subject, Elizabeth? My favorite subject. Kaedah ini menekankan adaptasi kajian kes dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah. Ia juga memberi kebebasan kepada murid untuk meneroka isu atau kes yang berlaku di sekitar mereka dengan bimbingan guru. Murid boleh mengutarakan satu permasalahan dari pemerhatian sendiri dan membuat kajian serta mencadangkan penyelesaian terhadap masalah yang berlaku. Dalam pembelajaran berasaskan kes yang telah kami laksanakan, murid menunjukkan penglibatan yang sangat positif dan aktif kerana kes yang dikaji adalah otentik dan berlaku terhadap murid sendiri. Oleh kerana ini adalah aktiviti bahasa Inggeris, murid juga menunjukkan keyakinan untuk berbahasa Inggeris ketika berbincang bersama dengan rakan sekumpulan. Mengutamakan 3 ciri utama, case-based learning membantu pelajar mengenal pasti fakta asas dan latar belakang permasalahan. Kaedah ini juga menerapkan nilai empati yang tinggi kerana mengajar murid cakna dengan perasaan pihak terlibat. Murid telah menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi semasa melaksanakan pembelajaran berasaskan kes ini. Selain impak terhadap perkembangan pembelajaran murid, pembelajaran berasaskan kes ini juga membantu memberi impak secara langsung terhadap masyarakat setempat. Seperti kes yang dilaksanakan itu berkenaan banjir di sekolah, murid telah merungkai sebab berlakunya banjir dan cadangan untuk mengurangkan masalah tersebut. Konsep pembelajaran ini juga menerapkan kerjasama berpasukan dan melatih murid mengagih tugasan lebih sistematik dan terancang, selain menggalakkan mereka bertukar-tukar fikiran dan berani menyuarakan pendapat. Projek ini tidak susah, tetapi sangat seronok kerana kami dapat mengkaji isu yang berlaku di sekitar sekolah kami. Projek ini adalah satu daripada aktiviti bahasa Inggeris. Saya telah mempelajari bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dan berbincang. Saya juga telah belajar teknik dan kaedah untuk mencari maklumat melalui pelbagai medium seperti temu bual, internet dan juga lawatan di lapangan. Saya telah belajar cara untuk melukis secara digital dan melakukan kempen kesedaran dalam kalangan masyarakat. Saya rasa sangat beruntung kerana dapat meningkat kesedaran tentang kebersihan sungai. Saya berharap pihak dan berwajib akan turun padang dan membantu kami untuk membersihkan sungai kami. Kaedah ini dilihat dapat membentuk murid berfikiran kreatif dan kritis. Secara tidak langsung, dapat melahirkan individu yang mampu menaik taraf kehidupan masyarakat setempat pada masa akan datang. Bersua kembali. Teleskop angkasa lepas terbesar di dunia dilancarkan ke orbit untuk menuju ke ruang angkasa sejauh 1.5 juta kilometer dari bumi. Roket Arianespace Ariane 5 yang membawa teleskop angkasa James Webb buatan NASA berlepas dari pusat angkasa Kourou di French Guiana. Roket Arianespace Ariane 5 yang membawa teleskop angkasa James Webb dijangka memerlukan sebulan untuk tiba di destinasi terakhir. Ia berperanan memantulkan petunjuk baharu untuk membantu saintis lebih memahami asal-usul alam semesta dan planet seperti bumi dalam sistem solar. Teleskop angkasa James Webb memiliki cermin berukuran 6.5 meter diameter, iaitu 3 kali ganda saiz cermin teleskop Hubble. Juga berbentuk heksagon yang mempunyai 18 bahagian, selain memerlukan tempoh masa kira-kira 3 dekad dan menelan kos berbilion dolar menghasilkannya. Pengasas bersama projek Webb, John Mather berkata, teleskop tersebut boleh melihat kesan haba badan seekor lebah pada jarak di bulan. Teleskop yang diambil sempena nama pengarah NASA James Webb dicipta bersama NASA dengan Agensi Angkasa Eropah ESA dan Agensi Angkasa Kanada ACS.
Spider-Man No Way Home muncul filem pertama di dunia mencatat jualan tiket melebihi $1 bilion ketika pandemik COVID-19. Agensi berita Xinhua melaporkan kutipan itu berdasarkan angka studio dikeluarkan firma tinjauan Comscore semalam. Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week. Spider-Man No Way Home terbitan Columbia Pictures dan Marvel Studios menduduki tangga teratas box office Amerika Utara selama 2 minggu berturut-turut. Angka kutipan bagi tempoh 3 hari tayangan mencecah $81.5 juta dengan jualan Amerika Utara sebanyak $467.3 juta. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kutipan filem Spider-Man No Way Home hingga semalam mencatatkan $1.05 bilion sekaligus muncul filem terlaris 2021. Hello, Peter. You're not Peter Parker. Filem terbaru Marvel Cinematic Universe ini merupakan sequel kepada Spider-Man Homecoming dan Spider-Man Far From Home. Spider-Man No Way Home adalah filem ketiga Tom Holland memegang watak diwira itu yang turut dibintangi oleh Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau dan Marisa Tomei. Anything you want while the world you choose. Sukan. Dalam usaha membangunkan sukan badminton, PS Team bakal menggunakan hikmat bekas pemain nombor 1 dunia Muhammad Roslin Hashim bagi melahirkan bakat baru sukan itu di Johor. Pemilik kelab badminton PS Team yang juga bekas pemain badminton Johor, optimis langkah itu mampu melahirkan pemain berprestij untuk memberi sumbangan ke peringkat tertinggi. Kita memilih saudara Roslin Hashim kerana pengalaman yang luas sebagai seorang pemain yang hebat dan juga pengalaman betul latihan dia yang luas. MOU kontrak ni selama 3 tahun. Memang kita ada projek jangka masa yang panjang, cuma setakat ni 3 tahun. Sementara itu, Roslin Hashim berharap pelantikannya sebagai ketua jurulatih dalam barisan kejurulatihan kelab itu dapat membantu mencipta lebih banyak kejayaan. Saya amat berbesar hati dengan tawaran yang diberikan oleh PS Team Sport Zone kepada saya melantik saya sebagai ketua jurulatih kerana saya melihat misi atau visi yang diberitahu kepada saya itu yang membuat saya tertarik dengan MOU ni. Walaupun 3 tahun tu sebenarnya kalau ikutkan sekejap je tu 3 tahun. Tambah Roslin, pengalaman beraksi di pentas antarabangsa dan mempunyai akademi sendiri akan digunakan sebaik mungkin untuk melahirkan lebih ramai lagi pemain terbaik negara pada masa akan datang. Kelab badminton PS Team Sports Zone telah ditubuhkan pada 2012 dan kini mempunyai lebih 30 pelatih remaja di bawah bimbingan pembantu jurulatih Suresh Subramaniam, Amanda Chang dan Ilengo Rajan. Selain mempunyai dewan latihan yang dilengkapi pelbagai fasiliti termasuk 18 gelanggang badminton bagi kemudahan pelatih cilik seawal umur 7 tahun. Perkembangan lain, Timbalan Pengarah Kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM, Rexy Mainaki, menjelaskan bahawa Chan Peng Sun dan Valerie Xiao belum dimuktamadkan untuk digandingkan dalam beregu campuran. Meskipun mengakui buat masa ini Peng Sun dan Valerie dipasangkan dalam setiap latihan, BAM menurut Rexy memerlukan masa melihat keserasian mereka. Peng Sun pada 6 Disember lalu mengumumkan berpisah dengan Goh Liu Ying selepas 13 tahun bergandingan. Pencapaian terbaik mereka memenangi pingat perak beregu campuran pada Sukan Olimpik Rio 2016. Peng Sun 33 tahun kembali ke pangkuan BAM pada 7 Disember lalu
selepas dia bersama Liu Ying meninggalkan badan induk itu pada 2018. Manakala Valerie yang berusia 19 tahun yang juga kelahiran Perak menampilkan aksi cermelang musim ini dalam kategori beregu wanita berpasangan dengan Lau Yin Yuan dan beregu campuran bersama Yap Roy King. Mereka menjuari 3 kejuaraan di Eropah iaitu antarabangsa Slovenia 2021, antarabangsa Latvia 2021 dan antarabangsa Hellas 2021 di Greece. Keputusan seri tanpa jaringan sudah memadai buat Thailand untuk menyingkirkan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala AFF. Thailand mara dengan agregat 2-0 untuk berdepan Indonesia pada perlawanan akhir. Menepati jangkaan, Vietnam turun habis-habisan untuk mempertahankan kejuaraan selepas tewas 0-2 kepada Thailand pada separuh akhir pertama. Penguasaan jelas milik Vietnam yang melancarkan serangan bertali arus sebaik permainan bermula memaksa Thailand lebih banyak bertahan. Tekanan semakin dirasai Thailand apabila penjaga gol berpengalamannya, Chachai Butprom, terpaksa dikeluarkan akibat kecederaan. Begitupun, Vietnam tetap buntu membolosi gawang lawan meskipun memiliki beberapa peluang keemasan. Selepas rehat, Vietnam menggandakan asakan namun terus gagal menembusi benteng Thailand sehingga tamat masa permainan. Keputusan seri tanpa jaringan memadai buat Thailand yang dibimbing Alexander Polking mara ke pentas final Piala AFF buat kali ke-9. Perlawanan akhir Thailand menentang Indonesia dijadual berlangsung pada 29 Disember dan 1 Januari ini di Stadium Nasional Kallang, Singapura. Sementara itu, saingan A-League Australia, Melbourne Victory melonjak ke kedudukan teratas selepas menewaskan Western United di laman sendiri. 2 gol pantas Melbourne menerusi Jason Geria pada minit ke-18, diikuti jaringan Josh Brillante seminit berselang nyata menjejaskan tumpuan Western. Meskipun Western berjaya merapatkan jurang gol menerusi Alexander Prijovic pada babak kedua, melawat buntu untuk mencari jaringan penyamaan. Sebaliknya, Melbourne menambah gol ketiga menerusi Nick D'Agostino untuk melenyapkan kebangkitan lawan. Kemenangan 3-1 membolehkan Melbourne mengumpul 13 mata memintas pendahulu sebelum ini, MacArthur yang tewas 0-3 kepada Sydney FC. Persembahan orkestra menggunakan alatan muzik yang diperbuat daripada bahan gitar semula di Madrid, Spanyol mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.